لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat dia, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang mulia, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salat yang kita dirikan, sama ada salat maghrib kita, sembahyang isya kita, dan juga zikir yang kita lafazkan, doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, pada ibarat yang berikutnya. Malam ni kita sampai kepada bahagian yang akhir daripada tajuk yang kita baca ni, insya-Allah. Jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata fa in alima al muridu annahu la yastaqimu qalbuhu wa la yaslamu dinuhu illa bitajarrudi anil mali wa anil asbabi albattah lazimahu zalik. Dia kata sekiranya
Seseorang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia melihat annahu la yastaqimu qalbuh, bahwasanya hatinya itu tidak boleh lurus. Tuan-tuan, maknanya hati dia tak boleh tenang. Wala yaslamu dinuhu, dan macam tu juga agama dia tidak akan boleh selamat illa bitajarrudi anil mal, melainkan apabila dia mempunyai harta, wa anil asbabil battah, dan juga dia tak boleh kalau dia tidak mendapatkan asbab. Dan tuan, maknanya kalau dia tak ada duit, kalau dia tak bekerja, tak boleh. Hati dia jadi tak tenang, kemudian hati dia jadi tidak lurus. Maka pada masa itu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, lazimahu dhalik. Maka pada waktu itu hendaklah dia melazimkan ataupun hendaklah dia mencari harta tersebut. Dan dekat sini Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dia terang kepada kita berkenaan dengan kedudukan manusia. Tuan-tuan, kita nak kena berjalan pada kedudukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kita di mana. Maka kita berjalan pada jalan itu, maka kita akan selamat. Maka yang kita jalani tersebut insya-Allah ianya adalah perjalanan yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, manusia ni dia terbahagi kepada dua bahagian manusia. Yang pertama adalah manusia asbab, nama dia. Yang keduanya pula dinamakan sebagai manusia yang tajarrud. Tuan-tuan, tu dua golongan manusia. Satu daripada golongan yang asbab, dan satu lagi adalah golongan yang tajarrud ataupun kita kata tajrid. Tuan-tuan, ni adalah dua golongan manusia. Tuan-tuan, golongan yang asbab lagu mana? Golongan yang asbab, kalau dia tak bekerja dan kalaulah seandainya dia tak boleh makan dan juga minum, dan juga kalaulah seandainya dia tidak berusaha apa-apa, maka dia tidak akan memperolehi sesuatu. Kemudian apabila dia tidak memperolehi sesuatu, maka hati dia jadi tidak tenang. Tuan-tuan, macam lagu kita lah. Bila tak ada makan, kemudian bila tak ada minum, maka kita akan jadi resah, gelisah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana tak ada makan, tak ada minum, kita perlu kepada makan minum ni. Dan tuan, kemudian bila mana dia tak ada duit pun sama juga, maka dia berasa macam tak sedap apa ni kehidupan tu. Bila mana tidak ada duit, dan tuan, maka dia pun resah kerana dia tak ada duit. Dan tuan, fikiran dia macam-macam. Dia nak bayar hak tu, dia nak bayar hak ni. Dan tuan, kadang-kadang perkara tersebut menjadi masalah pula kepada dia. Dan tuan, lebih berat daripada tu, dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, macam kita sebut sebelum ni, ada orang yang bila dia diuji dengan kesusahan, ada orang dia boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang bila mana dia diuji dengan kesusahan, maka pada waktu tu dia tak boleh sabar. Dan bila dia tak boleh sabar, akhirnya dia menjadi orang yang kufur kepada Allah. Dan tuan, nanti dia akan berkata-kata, pasal apa aku susah ni?
Pasal apa yang aku tak boleh itu, aku tak boleh ni? Pasal apa tak sampai aku punya cita-cita aku? Tuan-tuan, dia jadi macam tu. Tuan-tuan, maka kalaulah kita masih lagi ada kerisauan kepada perkara-perkara keduniaan, maka orang tersebut adalah orang yang masih lagi berada pada kedudukan asbab. Tuan-tuan, maknanya dia dirikan sembahyang, dia berzikir, tetapi dalam masa yang sama dia masih lagi memerlukan perkara-perkara duniawi untuk kehidupan diri dia. Tuan-tuan, maka orang ni adalah orang yang berada pada kedudukan asbab. Tuan-tuan, adakah orang yang macam ni dia berdosa dengan Allah Ta'ala? Tuan-tuan, orang yang macam ni dia tak berdosa pun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kedudukannya itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dudukkan dia pada kedudukan asbab. Tuan-tuan, ni satu golongan. Satu golongan pula lagi, tuan-tuan, yang mana dia dinamakan sebagai golongan tajrid. Tuan-tuan, sebab itu nanti lepas kita terangkan kedudukan ni, maka kita cek kepada diri kita sendiri, kemudian kita berjalan pada kedudukan masing-masing. Tuan-tuan, kata ulama, antaranya yang disebut oleh Tok Pulau Manih rahimahullahu ta'ala, ketika mana Tok Pulau Manih menghuraikan perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, kata Tok Pulau Manih, orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kedudukan dia, maka janganlah dia keluar daripada apa yang dipilih oleh Allah untuk diri dia. Jadi jangan keluar. Kalau dia masih lagi berada pada kedudukan asbab, duduk dekat situ. Tuan-tuan, kerana itu yang terbaik bagi dia. Tuan-tuan, ada satu lagi golongan yang namanya adalah golongan tajrid. Tuan-tuan, golongan tajrid ni siapa dia? Golongan yang apabila dia diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, maka dia bersyukur dengan Allah. Dan apabila dia tidak diberikan nikmat, tuan-tuan, contoh, dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu, tuan-tuan, pada waktu tu dia tetap juga akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi orang yang tajrid ni, sama ada dia diberi oleh Allah ataupun dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keadaan dia sama dengan Allah Ta'ala. Dia menjaga keimanan dia, dia menjaga ketakwaan dia, dan tuan, dia menjaga ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, ni adalah orang-orang yang tajrid. Dan tuan, maknanya dunia ni dah tak ada tempat dah di dalam hati dia. Dan tuan, dunia ni dah tak ada apa dah bagi dia. Dan tuan, sebab itu orang yang macam ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, kata Allah, bahawasanya wali-wali Allah Ta'ala itu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada perasaan takut, mereka tak ada perasaan duka cita. Dan tuan, pasal apa mereka tak ada perasaan-perasaan ni? Kerana mereka adalah orang yang telah mengosongkan diri mereka daripada dunia ni. Dan tuan, dalam hati mereka hanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, maka ni adalah orang yang tajrid. Dan tuan, jadi kita boleh beza lah, macam mana orang hak yang asbab. Dan tuan, orang asbab ni,
Kalau dia tak ada dunia pada dia, dia tak boleh duduk. Dan ada orang dia duk fikir, macam mana cara nak boleh dapat sebiji kereta misalnya. Pasal apa? Kerana dia duk fikir kalau tak ada kereta, tak boleh nak pi ke sana, tak boleh nak pi ke sini. Nanti nak bawa keluarga lagu mana? Tuan-tuan, tapi orang yang tajrid, dia tak pernah pun fikir semua perkara tu. Kalau ada, dia bawa keluarga dia. Kalau tak ada, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia seorang-seorang pun boleh keluar pi mana-mana. Tuan-tuan, ni beza. Orang tajrid dan juga orang yang duduk pada kedudukan asbab. Tuan-tuan, lalu ulama kata, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan bahawa kita adalah daripada golongan asbab, maka berjalanlah pada kedudukan itu. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kedudukan ini ianya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita tak boleh nak ikut sebagaimana anak-anak kita yang mengaji dekat tahfiz. Tuan-tuan, anak-anak kita yang mengaji tahfiz, cucu-cucu kita yang mengaji tahfiz, depa tu satu hari baca Quran sampai 10 juzuk baca Quran. Tuan-tuan, bahkan ada sebahagian daripada anak-anak kita yang ditahfiz ni, bila dah nak dekat dah pada ujian syahadah misalnya, tuan-tuan, depa nak buat syahadah, tuan-tuan, depa boleh baca kadang-kadang satu hari sampai 15 juzuk. 2 hari khatam 30 juzuk. Tuan-tuan, kita jangan kata nak khatam 30 juzuk, nak jumpa 3 ayat, nak jumpa 2 ayat pun payah, tuan-tuan. Pasal apa? Kerana komitmen kita banyak. Kita kena kerja. Kemudian kita ada anak hak yang kita tanggung. Kita ada isteri yang perlu kita sara. Dan kita ada hutang dan sebagainya. Tuan-tuan, jadi kedudukan kita tidak sama dengan kedudukan anak-anak kita yang mengaji dekat tahfiz sana. Tuan-tuan, jadi ulama kata demikian. Manusia ni dia terbahagi kepada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan asbab, iaitu orang biasa. Yang keduanya adalah daripada golongan tajrid. Dan tuan, kemudian diperhaluskan lagi oleh ulama berkenaan dengan orang-orang tajrid ni. Dan tuan, siapakah dia orang-orang tajrid ni? Dan tuan, kata ulama, orang-orang tajrid ni biasanya adalah orang-orang yang menginfakkan diri dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tajrid ni adalah orang-orang yang nak meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, biasanya kata ulama, orang-orang yang tajrid ni adalah daripada golongan-golongan depa ni. Tuan-tuan, daripada golongan orang-orang yang nak menyucikan jiwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab itu pada zaman Nabi SAW adanya satu golongan yang namanya adalah golongan Ahlus Suffah. Dan tuan, Ahlus Suffah ni, mereka adalah orang-orang yang mai daripada jauh, kemudian mereka buat rumah di sekitar rumah Nabi SAW. Tujuannya cuma satu sahaja. Dan tuan, mereka nak duduk dekat dengan Nabi. Kemudian mereka nak belajar dengan Nabi. Kemudian mereka nak beribadat dengan Nabi SAW. Dan tuan, Ahlus Suffah ni biasa mereka tak makan. Dan tuan, ni Ahlus Suffah ni biasa mereka tak makan. Pernah satu hari, tuan-tuan, bila salat Isya pada masa tu, bila selesai daripada sembahyang Isya, kemudian Nabi SAW pun tengok di belakang.
Dan tuan, bila Nabi tengok di belakang, Nabi tengok daripada kalangan Ahlus Suffah ni ramai hak yang pengsan selepas daripada sembahyang Isyak. Dan tuan, lalu dia kata Nabi SAW, beruntung kalian, kata Nabi SAW. Dan tuan, pasal apa Nabi kata mereka ni beruntung? Kerana mereka meninggalkan dunia dan mereka pi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ni kehidupan Ahlus Suffah. Mereka cari apa yang ada, bila dah cukup untuk mereka, maka cukuplah mereka makan pada hari tersebut, dan mereka tak akan pi cari lagi dah. Dan tuan, ni golongan daripada Ahlus Suffah. Dan tuan, ada golongan yang macam ni. Tuan-tuan, daripada golongan mana pun kita kena tolong menolong antara satu dengan lain. Dan tuan, masing-masing ni, setiap golongan ni dia ada peranan dia. Dan tuan, kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tuan, Allah Taala kata, tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan juga kebajikan, kata Allah. Dan jangan kamu tolong menolong dengan perkara-perkara dosa dan yang boleh membawa kepada permusuhan, kata Allah. Dan tuan, tolong menolong ni lagu mana? Dan tuan, ada orang ni dia kuat pada bab ni, ada orang dia kuat pada bab ni, ada orang yang dia kuat pada bab ni. Dan tuan, dalam kuliah ni pun tuan-tuan dah nampak lah. Tuan-tuan, dekat dalam kuliah ni, yang bagi kuliah siapa dia? Yang bagi kuliah saya. Tuan-tuan, tahu dah. Tiap-tiap hari Senin siapa dia? Tahu dah. Tiap-tiap hari Selasa siapa dia? Tiap-tiap hari Rabu tahu dah. Ada dah dia punya jadual dia. Tuan-tuan, tapi kalaulah seandainya tak ada kamera kat depan saya ni, dan tuan, kamera ni kalau dia tak ada, tuan-tuan, kuliah ni hanya berlegar di dalam Masjid Bukhari saja. Dan juga dia berlegar, dia hanya tersebar kepada orang-orang yang mai ke masjid ni untuk dengar kuliah. Tuan-tuan, tapi dengan kamera ni, dengan rakaman ni, dengan siaran langsung ni, tuan-tuan, ni boleh dengar satu dunia. Dia bukannya setakat kat sini, satu dunia. Kalau dia buka lah link pada malam hari ni, dia buka lah page pada malam hari ni, tuan-tuan, benda ni akan tersebar. Satu dunia dia boleh tersebar, tuan-tuan. Tapi kerja ni siapa yang duk buat? Ni lah, kawan-kawan kita ni lah yang duk buat. Yang biasa tuan-tuan tengok mereka ni lah yang duk bawa stand, yang duk bawa kamera, yang duk bawa mikrofon. Tuan-tuan, setiap orang, setiap daripada bahagian orang, dia ada kekuatan masing-masing. Kerana tu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu kepada perkara kebaikan dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang saya nak sebut malam ni apa dia? Ni yang disebut oleh Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Dan tuan, ada orang yang dia tak boleh tinggalkan dunia ni. Ustaz, kalau saya tinggal dunia macam mana anak saya? Kalau saya tinggal dunia macam mana isteri saya? Loh, tuan-tuan, Islam dia tak pernah suruh pun kita tinggalkan dunia ni total macam tu. Tuan-tuan, tengok kedudukan kita di mana. Tuan-tuan, sebab tu tadi kita habaq, ada manusia yang duduknya pada kedudukan asbab, dia pilah bekerja, dan tuan, dia pilah cari kekayaan, dan tuan, dia saralah kehidupan keluarga dia. Pasal apa? Kerana itulah kedudukan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada diri dia. Dan tuan, berbeza dengan satu golongan lagi. Tuan-tuan, tapi golongan ni siapa dia?
golongan yang hati dia tawajuh 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi golongan ni lagu mana? Golongan ni bila tak ada dunia pada dia, dia bersyukur kepada Allah taala. Kalau dia diberikan nikmat pun sama, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi golongan yang depa ni tak cari dunia, cari Allah taala. Tuan-tuan, macam mana sumbangan mereka kepada masyarakat? Tuan-tuan, apa sumbangan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, sumbangan mereka adalah doa-doa mereka sangat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu pada zaman Nabi SAW ada orang yang sebahagiannya pi berjihad pada jalan Allah. Tuan-tuan, sebahagiannya ada yang tak pi berjihad, mereka kerjanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia bukannya semua pi berperang. Tuan-tuan, saya pernah sebut dekat sini kan. Kadang-kadang tuan-tuan, yang apa ni, yang kuliah dekat depan ni, saya lah tu. Tuan-tuan, saya tak kata orang lain, saya kata diri saya sendiri. Tuan-tuan, yang kuliah kat depan ni pun, dia punya hebat cakap tu Allah, sampai tukar mikrofon tu. Pasal apa? Kerana nak bagi jelas suara. Tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan bagi kat saya M16, suruh pi apa ni perang dekat Palestin, saya kata apa? Saya tak mau. Saya tarik diri dulu. Pasal apa? Kerana kereta tak habis bayar air. Motor tak habis bayar air. Anak-anak pun kecil-kecil, halus-halus lagi. Mereka tengah duk belajar. Ada yang tu tengah nak tunggu nak ambil SPM. Kena bagi berjaya dulu. Tuan-tuan, jadi sudut kekuatan kita ni dia berbeza-beza. Tuan-tuan, maka kerana tu orang ni bila mana dia berada pada kedudukan asbab, maka dia teruskan pada kedudukan asbab. Dan kata ulama, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memindahkan kedudukannya kepada kedudukan tajrid. Tuan-tuan, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Tuan-tuan, bila mana Allah taala tengok kejujuran dia, bila mana Allah Subhanahu wa taala tengok amanah dia, tuan-tuan, bila mana Allah taala tengok dia ni menjaga ketakwaan dia, tuan-tuan, satu masa esok Allah taala tidak akan sibukkan kita lagi dengan dunia. Pada masa tu kita akan sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkara ni zahir apa ni di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan tengoklah, kalau dulu pada masa kita tengah duk kerja dulu ni, tuan-tuan, kita kerja je. Masjid pun kadang-kadang tak dan nak naik. Tuan-tuan, kalau dia pi pun dia keluar balik semula. Nak duk kuliah macam ni, nak duk iktikaf macam ni, dia nak mangkit malam, masjid ada buat program qiyamul lail, tuan-tuan, dia tak hadir. Pasal apa? Kerana kesibukan dia dengan bekerja, penat tubuh badan, akhirnya dia hanya sekadar mendirikan sembahyang. Dia tak boleh nak buat amalan-amalan lain. Tuan-tuan, tapi bila dah sampai kepada umur pencen, tuan-tuan, ni kata rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia pencen, dia dah lega dah, tuan-tuan. Sebab itu kita tengok kebanyakan orang-orang yang dah pencen ni, tengok dia mendekatkan diri dia kepada Allah. Bahkan kata ulama, orang yang telah mencapai pada usia emas, hatinya kata ulama dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke negeri akhirat. Dan sebab itu orang-orang tua ni dia rajin ibadat dengan Allah taala. Kadang-kadang dia punya rajin tu lebih daripada orang muda yang macam kita ni.
Tuan-tuan, orang muda pun tak rajin macam tu. Tuan-tuan, Masya Allah. Nah, pasal apa? Kerana kata ulama, orang yang sampai kepada umur emas ni, jiwa dia memang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke negeri akhirat. Tuan-tuan, ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu Nabi SAW ada banyak cerita berkenaan dengan orang-orang yang berada pada usia emas. Kata Nabi SAW, mereka adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak pasal apa? Kerana mereka adalah orang yang dekat hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, bila mana seseorang murid itu dia tidak boleh membetulkan hati dia dan tidak selamat pula dia punya agama dia, melainkan apabila dia mencari harta, dia mencari usaha, lazimahu zalika, pada waktu itu hendaklah dia buat akan perkara tersebut. Tuan-tuan, cuba kita transfer, cuba kita tukar, tuan-tuan. Cuba kita tukar amalan yang kita lakukan itu supaya dia jadi nilai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni kerana benda ni besar ni. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana pada sudut pandang kita, bila kata beribadat kepada Allah Ta'ala, yang dia terbayang dalam kepala dia adalah tikar sejadah yang dia hampak ke arah kiblat, kemudian biji tasbih yang dia gerakkan, kemudian yang dia terbayang adalah masjid, tempat orang bersujud kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pikiran dia tentang ibadat hanya setakat itu sahaja. Tuan-tuan, tengoklah apa yang disebut oleh Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala di dalam kitab dia yang lain. Bukan kitab ni, kitab lain. Nama kitab tu Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah. Tuan-tuan, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, perkara-perkara mubah dan juga perkara-perkara yang lainnya, bila mana betul niatnya, maka dia akan dikira sebagai nilaian pahala pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Tuan-tuan, makan ni apa dia punya hukum dia? Hukum makan mubah. Tuan-tuan, hukum makan mubah. Mubah ni apa dia? Kita nak makan boleh, kita tak makan pun tak apa. Hak tu maksud mubah. Tuan-tuan, tapi ni hari Rabu, esok lusa kan, masjid kita ada buat apa ni, munajat perdana, insya-Allah kan. Ada buka puasa, kemudian ada tahlil perdana, kemudian nanti lepas Isya kita tambah lagi amalan kita dengan kita mendirikan salat sunat tasbih, insya-Allah. Dan tadi kita sebut makan ni mubah hukum dia. Dia boleh nak makan, dia boleh tinggalkan makan tu. Dia nak makan ya. Kalau dia tak mau makan pun tak apa. Tuan-tuan, tapi kalau hari Rabu ni kena nasi kambing, tak kena wajib makan. Tu cerita dah. Tuan-tuan, nak cerita. Amalan yang kita duk buat ni, tukarkan dia, transformkan dia. Tuan-tuan, tukar supaya dia menjadi nilaian pahala pada sisi Allah Ta'ala. Dan ibadat dia bukan hanya tertentu di tikar sembahyang semata-mata. Bahkan tengok apa yang disebutkan oleh ulama. Tuan-tuan, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, perkara-perkara mubah dan juga perkara-perkara lainnya, apabila betul niatnya, maka perkara itu akan dikira pahala pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tuan-tuan, dalam bab makan taksat ni kita sebut makan mubah, tuan-tuan. Kita nak makan, makan. Dan tuan-tuan boleh makan apa sahaja yang tuan-tuan nak makan. Asalkan dia dihalalkan pada syarak, asal sahaja benda tu tidak memudaratkan kita punya tubuh badan, makan pilah nak makan apa pun. Tuan-tuan, tetapi kata ulama, kalaulah makan itu kita niatkan kerana untuk memperkuatkan tubuh badan kita. Dan tuan nak kuat untuk apa ni? Kuat supaya beribadat kepada Allah. Kuat tubuh badan supaya kita boleh bekerja mencari nafkah untuk ahli keluarga kita. Dan tuan, ni semua niat-niat yang baik semua. Dan tuan, dia nak sihat, dia nak kuat pasal apa? Nanti mudah dia nak tolong kepada orang lain pula. Tuan-tuan, yang dia makan tu walaupun hukumnya mubah pada asalnya, tuan-tuan, tapi kerana dengan niat-niat yang baik itu, tuan-tuan, maka selama dia duk makan, setiap biji nasi yang masuk dalam mulut dia akan dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi kita jangan kecewa. Nah, kita dah tengok, seronok ha. Tengok kawan tu boleh bangun malam, tiap-tiap malam dia boleh bangun. Aku nak bangkit macam mana? Esok subuh-subuh kena keluar dah pergi sekolah mengajar. Contoh, kalau cikgu dah. No. Kalau jenis cikgu ni, pagi-pagi dia kena bangkit dah. Pasal apa? Kerana pukul 7.30 dah nak kena ada dekat sekolah dah. Kalau orang kerja ofis tak apa lagi. 8.30, 8.45 kira okey lagi lah. Tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita duk tengok, seronoknya orang ni dia boleh buat banyak amal. Tuan-tuan, ulama sebut, Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala kata, perkara-perkara mubah, walaupun perkara tu biasa sahaja, buat pun tak apa, tinggal pun tak apa, dia tidak ada dosa dan juga pahala. Tuan-tuan, tapi kalau betul niat kita, kalau contoh tadi kita makan taksat ni kerana kita nak kuat dalam beribadah, kerana kita nak kuat ni kerana nak boleh kerja mencari nafkah untuk ahli keluarga kita, tuan-tuan, pada masa tu makan itu akan dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sama juga dengan orang yang dia keluar daripada rumah dia. Kerana apa? Kerana dia mencari yang halal untuk ahli keluarga dia. Dan tuan, pagi-pagi dia dah bungkus dah nasi lemak. Tuan-tuan, saya dulu saya masa di Mesir, di Mesir tak terasa lagi. Pasal di Mesir ni, tuan-tuan, saya bujang. Masa tu bujang kan. Kemudian adalah zakat daripada negeri. Masa tu tak apa lah. Tapi masa mengaji dekat Yaman, tuan-tuan, masa mengaji kat Yaman, kita dah ada isteri, kemudian ada anak-anak pun dah kira besar lewat masa tu. Umur 9 tahun, 10 tahun masa tu. Tuan-tuan, kerja saya buat apa? Sebelum pergi mengaji, pagi-pagi pukul 3 pagi, pukul 4 pagi bungkus nasi lemak. Tuan-tuan, kita jual nasi lemak dekat Yaman tu. Kan? Sebungkus berapa jual? Saya ingat lagi, sebungkus saya jual RM7.5. Dan tuan, jangan duk pelik ha. Pasal apa? Kerana dekat sana benda ni kira macam tak ada, barang rare orang panggil. Kan? Benda yang boleh kata payah nak cari, dia mahal lah sikit. Dengan rempahnya, dengan apanya lagi macam-macam. Kemudian guna pula beras basmati Arab. Dia ada beras dia tapi low class sangat. Depa ni kebanyakan depa makan beras basmati. Tu yang mahal sikit. Tuan-tuan, jadi ada orang yang dia macam tu bungkus nasi lemak lah, pagi-pagi duk berjual lah. Tuan-tuan, kalaulah dia niatkan itu kerana dia nak mencari rezeki Allah yang halal, tuan-tuan, kerana dia tak mau pi kepada yang diharamkan oleh Allah, tuan-tuan,
dia bungkus nasi lemak, dia susun atas meja nasi lemak, semuanya itu dikira pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu transformkan amal kita. Tuan-tuan, tukarkan segala apa yang kita buat ni kepada nilaian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, contoh kalau dia guru, dia mengajak matematik sekalipun. Tuan-tuan, tetapi dia mengajak matematik ni pasal apa? Dengan niat supaya kawan ni pandai kira. Esok-esok ni boleh kira, tak kena tipu dengan orang. Tuan-tuan, guru ni walaupun dia mengajak matematik, dia tak mengajak tauhid pun. Tuan-tuan, dia tak mengajak fiqh pun. Tuan-tuan, pekerjaan dia akan dikira pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu yang disebut oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullah wa taala. Tuan-tuan, jadi tukarkan daripada hari ni. Supaya apa? Supaya kita boleh memperbanyakkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Al-Haddad rahimahullah wa taala di akhir tajuk ni, dia kata wa'lam dan ketahuilah. Ayat ni kita baca saja, tuan-tuan. Wa'lam dan ketahuilah ayyuhal murid, wahai sekalian murid, annaka la taqdiru ala mulazamati ta'at. Kamu tidak akan mampu untuk melazimkan taat kepada Allah. Kamu tak akan mampu buat taat kepada Allah. Kamu tak akan mampu istiqamah dalam beribadat pada Allah Ta'ala. Wa mujanabati syahwat. Dan macam tu juga kamu tak akan mampu menjauhkan diri kamu daripada syahwat. Tak akan mampu. Wal i'radi 'anid dunya. Dan kamu tidak akan mampu berpaling daripada dunia. Kamu tak akan mampu. Illa, kecuali, kata Imam Al-Haddad. Dan kita tak akan boleh buat taat. Kita tak akan boleh jauhkan diri daripada syahwat-syahwat dunia. Kita tak akan boleh lari, tak boleh berpaling daripada dunia. Kecuali, kata Imam Al-Haddad, bi an tastash'ira fi nafsika, bila mana kamu rasakan pada diri kamu, anna muddata baqaika fid dunya ayyamun qalilah. Tuan-tuan kena ingat benda ni, bahawa kita hidup di atas dunia, harinya itu sangat-sangat sedikit dan terbatas. Tuan-tuan, kita ni terbatas. Kita tak tahu bila kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah Luqman, akhir daripada surah Luqman, tuan-tuan, ada beberapa perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, satu orang manusia dia tak tahu bila akan turunnya hujan. Kemudian dia tak tahu esok ni nak jadi apa. Kemudian seseorang tidak tahu apa yang berada pada rahim seseorang. Kemudian dia tak tahu bilakah dia dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia pun tak tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullah taala, kalau dia tak ada perasaan-perasaan ni, tuan-tuan, dia tak berasa yang dia duduk atas dunia ni sat sahaja, tuan-tuan, dia tak akan ada kemampuan untuk dia lazimkan taat, menjauhkan syahwat dan juga berpaling daripada dunia. Kemudian kata Imam Al-Haddad lagi, wa annaka amma qaribin tamut, dan kamu kena ingat bahawasanya kematian itu hampir dengan kamu, kata Imam Al-Haddad. Dan masya-Allah, kematian ni kata ulama berada di atas kepala manusia. Tuan-tuan, bila-bila masa sahaja kita boleh mati, bila-bila masa sahaja nyawa kita boleh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan tak diketahui di bumi mana, di masa mana, bila kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata lagi, fatansiba ajalaka baina ainaik. Kamu kena ingat, ajal itu dibentangkan oleh Allah taala di hadapan mata kamu. Wa tasta'idda lil mauti, dan hendaklah kamu bersedia untuk mati itu. Wa tuqaddira nuzulahu bika fi kulli waqtin. Tuan-tuan tengok kata Imam Al-Haddad, tuan-tuan terkesan perkataan ni. Tuan-tuan dia kata apa? Ditakdirkan mati itu pada bila-bila masa sahaja kepada kamu, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Wa iyyaka wa tulal amal, kerana itu janganlah kamu panjang angan-angan. Fa innahu yamilu bika ila mahabbati dunya, kerana kata Imam Al-Haddad, bila mana kamu panjang angan-angan. Tuan-tuan, apa dia makna panjang angan-angan? Dia melupakan hari mati dia. Dia lalai daripada hari kematian dia. Tuan-tuan, ini menyebabkan apa dia? Mahabbatid dunia. Ini akan menyebabkan dia cinta kepada dunia. Kerana apa? Kerana dia terlupa dan ghaflah dengan hari akhirat dia. Wa yuthaqilu 'alaika mulazamatat ta'ati, dan juga bila mana dia cinta dunia, ini menyebabkan dia berat untuk memulazamah ataupun berterusan dalam taat kepada Allah. Wal iqbala 'alal ibadah wa tajarruda li tariqil akhirah. Dan tuan, kerana dia cinta kepada dunia, dia membelakangkan ibadah dan dia melupakan jalan untuk ke negeri akhirat sana. Dan tuan, pasal apa? Kerana mahabbati dunia. Kemudian yang terakhir, wa fi taqdiri qurbil maut wa qisratil muddatil khairu kulluh, dia kata. Kemudian dekatnya kematian seseorang, kemudian tempoh yang diberikan begitu terhad untuk melakukan kebaikan. Fa'alaika bihi, kerana tu kata Imam Al-Haddad, fa'alaika bihi, maka hendaklah engkau bersegera melakukan kebaikan. Pasal apa? Kerana manusia tak ada masa sebenarnya. Bila-bila masa dia boleh dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir dia kata apa? Waffaqanallahu wa iyyaka. Mudah-mudahan kita dan juga kamu semua akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada tajuk yang kita duk baca ni. Tuan-tuan, penting untuk kita ambil perhatian yang terakhir yang disebut oleh Imam Al-Haddad. Apa dia? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita. Tuan-tuan, taufik ni apa dia? Taufik ni adalah keizinan Allah untuk seseorang melakukan taat kepada dia. Tuan-tuan, dia tak cukup hidayat. Berapa ramai orang yang tahu, berapa ramai orang yang mengerti, tetapi dia tak boleh nak melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia mengerti. Tak boleh. Tuan-tuan, kerana tu kita perlukan hidayat dan sekaligus kita perlukan taufik. Tuan-tuan, taufik ni apa dia? Iaitulah Allah Ta'ala bersetuju, Allah Ta'ala takdirkan kepada kita kebaikan itu untuk kita lakukan. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita adalah orang yang diberikan hidayat dan juga taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan lepas ni kita akan masuk pula kepada fasal ataupun tajuk yang baru pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.